Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, para penonton Akademi atau Furqan, muslimin muslimat hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal. Salam fitness kolbu siri yang ke-74. Alhamdulillah. Sambil bermusafir insya-Allah. Bantu sebarkan dulu sahabat kita, para jemaah yang muliakan. Tertajuk yang saya nak tekankan pada pagi yang penuh barakah ni insya-Allah dalam perbincangan tentang hal-hal keadaan semasa, isu semasa, dan bebaskan jiwa. Saya nak kaitkan dengan perjalanan juga, di manakah saya dalam perjalanan ni. Bagaimana hidup ni sebuah perjalanan yang perlu bebas daripada sebarang bentuk gangguan. Bila kita dalam perjalanan ni, antara perkara yang kita nak adalah jangan ada halangan dan gangguan, supaya perjalanan kita lancar dan sampai ke destinasi. Nah, bila ada gangguan, ada perjalanan tu ada gangguan, ada halangan, maka kita akan menghadapi pelbagai kesulitan. Kita mungkin habis bekalan, habis macam-macam lah perkara yang menyebabkan kita terganggu dalam perjalanan. Dan malah Nabi SAW sunnah mendoakan, kalau siapa yang nak bermusafir itu mendoakan agar perjalanan orang itu dipermudahkan, dipendekkan perjalanan dia. Itu. Jadi begitu juga kita dalam perjalanan kita menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak balik ke kampung akhirat ni. Perjalanan kita ni jauh dan panjang, tetapi kita tak naklah mendapat halangan, mendapat gangguan, sekatan, berbagai bentuk rintangan itu kita kena hadapi, dan kita nak perjalanan kita lancar
supaya terus sampai ke destinasi yang kita tak sabar-sabar nak sampai. Antara bila kita bermusafir berjalan ni, antara perkara yang kita sentiasa akan nak adalah nak sampai. Tu je. Walaupun lah ada kiri kanan kita tempat yang best-best ke apa ke, tapi kita nak sampai ke tempat yang sepatutnya nak sampai. Walaupun kita boleh berhenti seketika, tapi kita nak sampai. Kita nak sampai ke tempat yang sepatut kita nak sampai. Sebab tu juga saya namakan projek Lebuh Raya ke Syurga. Ni kalau audio visual okey ke? Kalau tak berapa okey tu, minta maaf lah ya. Muka tak nampak tak apalah, dengar lah kata. Muka nampak like dengan komen bertindak tak apa. Ya, kalau boleh saya adjust lagi, saya adjust. Sekarang kita dengar dulu apa bahan-bahan ataupun poin-poin yang kita nak sampaikan dalam perjalanan. Dan saya doakan semua insya-Allah. Lepas tu saya bakar dulu, kita ambil peluang bermusafir ni, mustajab doa insya-Allah. Musafir ni mustajab doa. Jadi saya doakan semuanya, sidang jemaah semua insya-Allah. Semoga Allah rahmati, berkati keluarga semuanya, baruahkan rezeki insya-Allah. Yang mana yang sakit disembuhkan, yang mana yang sempit dilapangkan, yang mana yang berhutang dilansaikan sepenuhnya habis, ya, diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ada masalah-masalah dalaman, gangguan-gangguan, jin, saka, apa saja bentuk, sekecil-kecil benda hingga sebesar-besarnya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, hidup ni satu perjalanan, bukan satu perhentian. Perjalanan. Sebab tu orang kata life must move on, go on, move on, jalan. Soalannya ke mana jalan? Itu saja. Kita berada di satu perjalanan yang mana pertama kita kena pasti perjalanan itu. Itu adalah dipanggil torik, itu jalan. Torik itu jalan. Antara jalan yang paling selamat itulah torik nubuah, jalan kenabian. Bila sebut jalan kenabian, perkara pertama yang kita kena pasti dan kita kena sedar, jalan kenabian itu tiada keakuan. Dia panggil jalan mati. Matikan dirimu. Itu jalan mati. Itu yang dimaksudkan jiwa yang bebas. Jiwa yang bebas itu adalah dia tidak terikat dengan benda yang boleh mematikan hati dia. Dia bebaskan hatinya dengan perkara yang mati. Ikatlah hati dengan perkara yang hidup. Itulah yang hidup itu hanya Allah SWT yang maha hidup. Maka apa saja yang berkaitan dengan Allah SWT itulah yang kita akan berikan tumpuan. Itulah torik nubuah. Tiada keakuan. Jiwa yang bebas itu adalah bebas keakuan. Aku yang membawa kepada pembincangan tentang kehebatan. Dia ada perbincangan, ada orang dia gini, ada orang dia tunjuk hebat, dia perasan hebat. Dia tak boleh tunjuk hebat, dia tak boleh rasa hebat, dia tak boleh perasan hebat. Okey, dia ada satu lagi term yang setelah saya amati dan saya kaji, dia kena rasa hebat. Rasa hebat kena ada. Rasa kaya kena ada. Rasa kuat kena ada. Tapi tunjuk kaya tak boleh. Tunjuk hebat tak boleh. Rasa sayang kena ada. Kalau tunjuk kasih sayang, apa yang ditunjuk ya? Sebab rasa bukan untuk ditunjukkan. Itu yang hilangkan keakuan itu dalam bentuk apa? Perasan dan pertunjukan, perhiasan. Keakuan tu letak pada dua, perasan dan pertunjukan. Saya berhenti Ustaz. Nak ejah ke benalah. Melurut dia makin melurut. Sekejaplah. Okey. Mana saya pergi? Jangan tanya mana saya pergi. Tak perlu ditarik, tak perlu dicari ke mana saya nak pergi.
Rajin lah orang ada kan buat live dan dalam kereta lah. Kita ni baru-baru nak cuba lah dalam kereta. Sebentar sebentar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu dia keakuan. Tulis jangan lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Mendahnya di doktor. Polis helikopter meninjau keadaan jalan. Manakala kita akan menghampiri waktu cuti. Tapi setakat hari ini saya melaporkan keadaan jalan raya semuanya terkawal. Pada siapa yang nak berjalan dah melaporkan perjalanan pula. Sekejap dah. Jangan ditanya mana ustaz nak pergi. Jangan tanyalah. Sekejap. Yalah, mana boleh tanya. Mana boleh tahu, tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Berhenti dah. Sekejap. Tak perlu cari di mana pergi. Ada tak, apa kata? Ada tak dicari, ada tak hilang tak dicari. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Macam itulah. Baju jubah perempuan ada ke Ustaz kafan? Ada. Pakej sekali dengan kain kapan. Memang kita buat sekali. Pergi membawa diri. Apa buat diri? Bawa kereta lah. Tak ada nak bawa diri lah. Ustaz ke selatan ke? Saya ke mana-mana. InsyaAllah. Sana. Kita tengok apa jadi. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada maksimum dah. Jadilah. Ni sementara lain okey, sementara lain okey kalau terputus tu nasib lah. Tak silap di ni Ustaz, mas ke menengka. Hidup jangan meneka-neka, jangan bersangka-sangka, pastikannya original. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Bismillah. Okey. Okey kot. Okey sikitlah, okey sikit. Tapi dia melurut lagi ni. Tak apalah. Tisu tak ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sepanjang musafir kita istighfar banyak-banyak. Kita istighfar ataupun dianjurkan yang nak dilakukan berdoa dan beristighfar. Berdoa dan beristighfar. Kerana apa? Kerana kita nak menjaga nak menjaga maslahah maslahah amalan kita sebenarnya. Kita tak nak perjalanan dia antara tujuan ulama kata tujuan mesti tujuan yang baik. Mana-mana tujuan yang tidak jelas antaranya ibadah itu, maka ia menjadi perjalanan yang gharar, yang tidak jelas. Kalaupun jalan jangan ditanya, co-pilot jangan ditanya. Tak boleh. Okey, sambung. Baik. Perjalanan kita itu mestilah perjalanan yang jelas. Jalan menuju kepada mana? Kita nak jalan menuju ke syurga. Kita semua nak menuju ke syurga. Itu perjalanan yang diajak oleh baginda Nabi SAW. Jalan kita nak menuju ke syurga.
Bila perjalanan ini, maka torik untuk ke syurga itu adalah dengan torik nubuah, dengan Nabi SAW, dengan Nabi SAW. Maka bila sebut tentang torik nubuah, itu asasnya adalah menghilangkan keakuan. Menghilangkan keakuan, sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Maka menghilangkan keakuan itu bersifat apa tadi? Tadi perasan, perhiasan, pertunjukan, sifat yang kena ada dalam diri kita itu adalah sifat kehambaan. Sifat kehambaan itu adalah bersifat apa? Sifat yang tunduk kepada segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Okey, baik. Tadi ada orang, sambung tadi kan, ada orang dia tak sedar yang dia sedang tunjuk hebat. Dia tak sedar. Hati-hati sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Tanpa sedar, dengan dia tunjuk hebat, sebab hidup ini adalah inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha, perhiasan. Hidup ni Allah kata perhiasan. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'al ard. Apa yang Allah jadikan atas muka bumi ni? Inna ja'alna ma'al ard. Apa saja termasuk dengan kita? Zinatan laha, perhiasan. Jadi perhiasan ini, apa sifat perhiasan? Pertunjukan. Hati-hati. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa tafakhurun bainakum menunjuk-nunjuk. Hati-hati. Kenapa boleh ada sifat menunjuk ni, Ustaz? Sebab dia tidak bawa kepada torik nubuah, tidak jalan kenabian. Jalan kenabian tak ada istilah pertunjukan, tak ada istilah tunjuk tu, tak ada istilah tunjuk, tak ada. Nak tunjuk apa? Apa yang nak ditunjukkan? Tak ada. Sebab bermula dengan sifat kenabian itu, perjalanannya adalah dengan perjalanan akidah. Bermulanya Nabi SAW membawa kita tentang akidah, kan? Risalah Tauhid. Jadi jalan menuju syurga itu adalah dengan kuncinya itu la ilaha illallah. Maka bagaimana kita nak tunjuk hebat sedangkan tugas kita adalah menzahirkan kehebatan Allah? Macam mana kita nak tunjuk hebat? Apa yang nak ditunjuk pada diri? Sedangkan bila kita belajar tentang akidah yang ada pada diri itu, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Allah kata iqra wa rabbukal akram. Iqra, baca pada diri ni, wa rabbukal akram, dengan nama-nama Allah yang maha mulia, menunjukkan orang-orang yang masih bergelumang dengan kejap nampak diri, kejap nampak Allah, kejap itu bermaksud dia sedang berada dalam konflik. Dia masih ada kepentingan diri dia. Sedangkan kita ni macam mana nak tunjukkan perkara yang tidak ada pada kita? Orang kata tunjukkan. Macam mana nak tunjuk kalau saya tak ada, kan? Tunjukkan duit ada, kalau macam tu perompak, kan? Tunjukkan mana duit. Macam mana nak tunjuk? Tak ada. Ibarat macam tu lah. Jadi kita tak ada. Macam mana nak tunjuk? Habis yang ada, ini bukan saya punya, macam tu, kan? Kita mengenal itu jalan kebenaran. Yang benar, apa yang benar pada kita, itu kan panggil sistem diri tu. Sistem diri ni adalah memastikan kebenaran ada dalam diri kita supaya membezakan yang mana yang batil, kan? Allah jadikan kita cantik, kita handsome, kita elok rupa. Ini rupa, sifat bukan sifat kita. Sebab apa-apa jadi boleh luka ke, accident ke, rosak ke, habis hilanglah handsome tu, hilanglah cantik tu. Habis macam mana kata nak tunjuk cantik sedangkan yang ada pun bukan kita, kan? Bos, waalaikumsalam. Okay. Dia sebenarnya Tuan Siti Aminah, dia begini, dia bukan rasa hebat. Dia sebenarnya, orang kalau rasa hebat, dia akan tahu di mana duduknya rasa itu. Biasa dia tak rasa hebat, dia perasan hebat. Ingat, perasan sayang. Itu yang tunjuk viral habis. Oh, isteri pertama pinangkan isteri kedua. Oh, heboh tau.
Oh, rasa macam saya dah terlebih kasih sayang. Sekejap. Macam mana tahu dia terlebih kasih sayang? Question tu, macam mana dia tahu yang dia terlebih kasih sayang? Macam mana? Apa indikator dia? Kalau dia kata kasih sayang Allah tu yang lebih pada saya, okey lagi, kita boleh dengar, kita macam okay, good, this is a good statement. Tapi kalau dia kata, oh sebab saya ada kasih sayang bila saya tu dah, sebab tu jangan kita teragak-agak nak sebut Allah. Kena belajar latih sebut Allah. Allah punya sayang. Allah, contoh orang kata, Ustaz, macam mana boleh sayang semua isteri Ustaz? Macam mana saya sayang? Saya sayang guna sayang Allah. Allah bagi sayang kat saya, modal kat saya untuk saya sayang. Macam kita, macam mana kau boleh beli barang-barang ni? Dah ada orang aku bagi duit, kan? Macam tu lah. Ada bajet, ada kan, bajet turun, kita belilah. Macam tu. Macam mana boleh sayang isteri? Macam mana boleh sayang isteri? Kan? Sayang saya sayang tu dengan modal Allah, bukan sayang saya. Saya menyayangi isteri saya dengan kasih sayang Allah, bukan kasih sayang saya. Saya rasa benda tu. Sebab tu tak boleh nak tunjuk. Ada orang makan tunjuk sedap. Ada mana ada orang tunjuk sedap, tunjuk makan ada. Tunjuk sedap tak ada. Dia rasa sedap, ya. Tunjuk sedap tak ada. Yang mereka tunjuk-tunjuk tu tunjuk makan, nak bagi telio tu saja. Kalau nak tunjukkan sedap macam mana? Beritahu saya. Sebab tu siapa yang boleh mengatakan dia boleh tunjukkan, di tempat, ingat dia pegang ni sedang jemaah yang Allah Ta'ala. Safe drive insya-Allah. Dia kalau tak safe dia tak buat live lah. Sebab tu tengah okey ni. Dia biasa kalau bawa 24, 25 tu tak buat live lah. Ni kalau bawa santai-santai ni kita buat live lah. Perjalanan pun okey. Slow sebab tengah steady bawa. Masih dalam kawalan, masih okey. Don't worry. Tak ada masalah. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Ya, rasa cantik kena ada. Rasa kuat kena ada. Rasa sayang kena ada. Tapi perasan tu yang tak boleh ada. Yang kita kena pastikan. Sebab tu kata berlaku, berbuat itu tugas kita. Tapi bersifat itu bukan kita. Bersifat, contoh kita kena berbuat kasih sayang. Contoh, kita kena menyayangi, wajib. Tapi kita tidak boleh memiliki kasih sayang itu. Tak boleh lah. Itu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul Tuan Acu kita surah An-Najahiyah. Rasa kena, tunjuk tak boleh. Jadi baik, yang pertama, jalan kita menuju Allah, perjalanan kita kena hilangkan gangguan, hilangkan halangan. Hilangkan gangguan, hilangkan halangan itu adalah dengan menghilangkan keakuan. Itu halangan yang paling besar dalam perjalanan kita menuju Allah. Itu perjalanan yang paling besar dan dia akan boleh membuatkan kecelakaan jalan raya. Sebab kalau dalam bawa kereta pun, kalau kita dalam perjalanan, kalau kau dah rasa kau hebat bawa, aku nak bawa laju ni, dia dah ada sifat itu pun, dia akan berhadapan dengan berbahaya. Dia boleh bawa ikut suka dia. Itu berbahaya. Dia akan membawa kepada kerosakan, kehancuran. Itu berbahaya. Sama juga bila kita dah rasa perasan tadi, kita tak sedar dosa-dosa yang kita lakukan, yang dimaksud dosa yang tersembunyi, yang membawa kepada sifat-sifat ananiah. Rupanya itulah yang menyebabkan banyaknya berlaku keadaan-keadaan yang membawa kepada kehancuran, kerosakan. Itulah halangan. Sebab tu ada orang cakap, saya susahnya Ustaz, lambatnya nak menuju.
saya ni, saya itu, saya resah, saya gerisah. Padahal dia bukannya buat dosa yang, kalau kita tengok dosa-dosa yang bersifat syar'iyah ini, contoh katalah dia dah tutup aurat kan, dia dah taubat kan, dia dah tak buat benda-benda yang haram dari sudut syar'iyah nampak, tapi dia masih ada resah dia. Kenapa ya Ustaz? Pertama, kesan dosa lah. Resah tu sebab dosa. Okey, katalah dosa yang dia dah buat, dia dah taubat. Ustaz, saya dah taubat Ustaz, saya dah tinggalkan lah semua hal-hal yang berkenaan dengan perkara-perkara itu. Okey, tapi adakah kita telah meninggalkan sifat keakuan kita tu? Yang ini kacau ni. Sedangkan keakuan itulah yang perlu ditinggalkan terlebih dahulu. Kerana keakuan itulah kita boleh buat dosa tu. Sebenarnya keakuan itulah yang membuatkan kita rasa nak buat apa saja yang kita nak. Tapi kalau kita memikirkan keadaan bahawa hidup ini bukannya atas dasar diri, semuanya dengan sifat Nabi SAW, kita takkan boleh buat sesuka hati. Sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad. Bila terjadi sesuatu, macam mana nak buat sifat keakuan? Jangan kata aku. Janganlah libatkan benda, jangan libatkan aku. Contoh apa terjadi? Katalah keakuan. Kalau aku sebab tu apabila terjadi sesuatu perkara, Allah dah ajar kan, bila jadi alazina iza asabat musibah, bila jadi musibah, benda yang tidak suka, maka apa kata Allah? Allah ajar apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nampak? Okay, katalah sesuatu perkara yang suka berlaku atas diri kita. Orang puji kita cantik, orang puji kita handsome, orang puji kita kaya. Orang tak tahu sebab dia tak mengaji. Kita yang tahu nak cakap apa? Haza min fa'li rabbi. Kena kembalikan kepada Allah. Malah yang lebih hebatnya, kita ajar orang yang bercakap tu. Masya Allah, tabarakallah. Kita ajar orang tu. Yang kaya bukan aku. Yang kau nampak tu harta. Kaya bukan aku. Kaya itu sifat Allah. Macam tu. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak contoh macam sekarang. Ini dah berhenti. Bila perjalanan kita itu stuck, kita akan terhalang banyak perkara. Tengok stuck. Bila stuck berhenti ni, tengok perjalanan kita terganggu. Terganggu. Ada halangan. Sebab tu kita kena belajar. Maknanya hari-hari duk jalan raya ni, saya nak bagi tahu, jalan raya ni banyak pengajaran yang kita boleh ambil pengajaran. Banyak perkara yang kita boleh ambil pengajaran. Antaranya lah macam tadi saya bincangkan, kita nak perjalanan yang tidak ada halangan dan gangguan. Sedang jemaah yang mula ta'ala, ingat, kita tak nak ada halangan. Sebab tu ada istilah fast lane. Ini yang jadi jam ni sebab apa? Jangan sebut orang tahu lah kan. Adalah kat satu tempat tu, kat Pasir Berdengung ni, Pasir Dua Butir ni kan, dia buat tu nak keluar, dia tersekat lah kat situ. Jadi taklah fast lane. Ya, Tuan Syed Yusof, destinasi kita dah set dah. Tak, semua orang nak ke syurga. Nabi kata semua umatku nak masuk syurga. Tapi adakah kita boleh menetapkan perjalanan itu? Dan inilah ujian kita. Ujian nak memastikan tiada gangguan, tak ada halangan. Dan ada halangan, gangguan yang terjadi bukan atas kehendak kita. Contoh, itu sebagai Allah nak uji kita berhadapan dengan situasi itu. Contoh, katalah kita dah elok bawa kereta, tup ada kereta rosak. Maka kita pun kena ambil jalan alternatif, ataupun kita kena elakkan daripada bertembung dengan kerosakan itu. Tapi ceritanya itulah dia. Kadang-kadang halangan ni boleh berpunca pada diri kita atau diri luar, keadaan luar.
Yang nak cerita di sini, yang berbahaya tu adalah diri kita. Kita yang terhalang sendiri. Kita contoh kereta rosak, kita berhadapan dengan aksiden, kita sendiri yang menyebabkan perjalanan itu tersekat, terhalang. Kalau ada halangan, kita boleh hilangkan. Ingat, ada halangan, kita boleh hilangkan. Tapi kalau kita nak hidup kita ni bebas daripada halangan, maka hilangkan halangan yang utama itu. Apa dia? Diri kita itu, ananiah. Jadi Allah SWT begitu sayang atas kita ini. Allah tahu bahawa iblis gagal kerana ananiah. Maka sebab itu Allah SWT akan memilih hamba-hambanya yang Allah nak sampai kepada dia, dengan Allah hilangkan sifat keakuan tu. Ada yang Allah uji dengan pelbagai kehilangan, kehancuran, kejatuhan, sampai dia dah tak rasa apa dah. Dah tak nampak diri dia dah. Sebenarnya Allah nak pilih dia lah tu. Ada macam-macam cara lah Allah nak pilih kita ni untuk hilangkan keakuan itu. Cuma janganlah kita membiarkan diri kita sampai dah tak ada apa baru nak nampak apa yang ada. Sementara tengah Allah bagi, maksud saya begini, kenapa tak nak ni Allah bagi kita memilih ya. Allah bagi takdir memilih. Apa takdir memilih? Fa'alamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagi kita nak mana? Nak nampakkan kekuasaan Allah itu dengan nikmat dia, atau nak nampak kekuasaan Allah itu dengan Allah hilangkan apa yang ada. Atau kata lain, nak dengan alhamdulillah atau nak dengan innalillah. Pilih. Nak dengan alhamdulillah atau nak dengan innalillah. Sekarang ni, ya Allah, betapa banyak jalan untuk alhamdulillah. Kenapa tak nak pilih alhamdulillah? Banyak jalan. Malah nikmat Allah itu yang lebih banyak, yang akan ditanya summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kamu akan ditanya dengan setiap nikmat yang aku dapat. Dan kita hari ni jadi isu sakit, kecewa, marah, geram apa semua, bukan sebab tak dapat nikmat, tapi nikmat telah dihilangkan. Kita telah gagal menguruskan nikmat. Nampak? Minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Dan bila ada halangan sebagai contoh begini, adakah kita nak berpatah balik? Bila ada gangguan, ada halangan, adakah kita nak patah balik? Tak, perjalanan mesti diteruskan. Kalau kita tak ada apa-apa masalah, kita tak akan bermasalah dengan halangan. Persiapan elok, kenderaan elok, kita pun okey, sambil tunggu-tunggu ni kita boleh buat live sambil-sambil kan. Kejap lagi saya buat 24, tak buat live dah. Ini bawa bukan 24, 4 pun tak lepas, bukan 2 pun tak lepas, nak pergi 4 kosong. Berhenti. Allahu Akbar. Itu dah. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Tuan-tuan, sedang jemaah yang mulia Ta'ala, mari kita sekarang ni belajar untuk kenal Allah, hilangkan keakuan dengan kita nampakkan nikmat Allah. Antara ayat yang pernah saya cakap apa? Tuan-tuan balik rumah satgi, tuan-tuan tengok gini, sedang jemaah yang mulia Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Tengok semua yang ada, nikmat yang ada sekarang ni. Ini apa yang saya buat? Anda buat juga. Kalau tidak kerana Allah lah, aku tak boleh pakai semua ni. Aku tak boleh ada anak, aku tak boleh ada isteri, aku tak boleh ada rumah, aku tak boleh ada kereta, aku tak boleh ada semua. Kalau tidak kerana Allah, aku tak akan boleh ada semua yang aku ada hari ni. Kan boleh cakap gitu. Ke nak belajar, kalau tak kerana Allah lah, kerana tak ada semua ni lah, aku baru kenal Allah. Sudah katanya. Allah hilangkan semua baru nak, ya Allah. Sekarang convert. Habis Ustaz, kalau tak ada lagi Ustaz? Kalau tak ada, dengan Allah lah aku boleh ada semua perkara ini. Apa yang kita nak ada? Cakap dengan Allah, ya Allah aku nak ada anak, dengan Allah lah aku boleh ada anak. Ya Allah aku nak ada duit, dengan Allah lah aku boleh ada duit. Ya Allah aku nak ada suami, dengan Allah lah aku boleh ada suami. Ya Allah aku nak isteri, dengan Allah lah aku boleh ada isteri. Bila dah ada, kerana Allah lah. Kalau tidak kerana Allah, ni kalau dah ada. Kalau tidak kerana Allah, laukana. Kalau tidak kerana Allah, aku takkan ada semua ini. Kalau belum ada, dengan Allah lah aku ada semua perkara ini. Itu cara dia. Dengan Allah lah. Bismillah kan? Bismillah. Billah. Dengan Allah lah. Macam mana nak ada semua ni? Dengan Allah. Kita utamakan.
Tak apalah kita ketengahkan ini kita dah akhir zaman. Ada orang kata siap tulis lagi kan. Saya kata apa? Nabi tak pernah ajar kita risaukan akhir zaman. Tapi Nabi ajar, Nabi bagi tahu risaukan keadaan iman dan amal kita di akhir zaman. Amal dan iman kita akhir zaman ni sangat kritikal kronik. Sebab nak sebut Allah pun terkial-kial. Nak sebut Allah, nak ada Allah pun punya cuak rasa nak sebut tu. Rasa macam nampak akhir zaman punya isu, akhir zaman punya isu. Nampak? Nak sebut dengan Allah tu rasa satu perkaranya ajib. Dengan Allah, ya Allah. Ya, bersangka-sangka ni sebab kita perasan bagus, betul tu. Kita perasan lebih. Kan saya kata tadi, bila bersangka-sangka, apa isu dia? Isu baik ke isu buruk? Kalau isu buruk, innalillah lah nak sangka apa lagi. Kalau benda baik, jangan sangka diri tu baik. Ini aku sangka mungkin sebab I think kang tong bo tu. Tak payahlah I think lagi. Jawab je lah, ya Allah betul lah, dengan Allah lah. Nak apa lagi? Kemudian pergilah buat analisis ke apa ke. Selepas-lepas tu pergilah nak buat kajian ke lantak lah nak buat. Yang mula-mula tu nak jaga dulu tu. Yang mula-mula tu. Kalau nampak orang tu buruk, dia boleh. Aku sangka tak payah dah lah. Cakap lah, itulah Allah boleh bolak-balikkan orang, hati orang kan. Yelah. Astaghfirullahalazim, kita berlindung dengan Allah. Kan senang cakap macam tu. Kemudian nak kaji lah. Masalah kan. Dia bila siapa ting ni, sangka ni ting. Terlampau ting sangat. Ting tong nanti kan. Ting tong ni. Silanya maaf yang mulakan Allah SWT. Baik. Jadi bila kita dah kenal pasti jalan menuju, dan ingat bila sebut lebuh raya ke syurga, kita ni bukan jalan biasa, lebuh raya. Nak ke syurga ni tak ada istilah. Ingat, dengan Allah tak ada istilah lambat ya. Ni kena betulkan. Ada orang ingat dengan Allah tu tak apa Ustaz, lambat-lambat Ustaz. Mana boleh lambat-lambat? Dengan Allah semua laju. Apa kata Allah? Fastabiqul khairat. Wabtaghi fima ataqallahu daral. Wabtaghi, kejar, rebut. Fastabiqul khairat. Wasari'u. Dia tak ada lambat. Dia wasari'u bisur'ah. Cepat. Memang tuan-tuan, sedang jemaah yang mulia tuan-tuan, mana ada orang nak benda baik lambat? Kalau kita contoh jualan ke apa ke, buat sale ke apa ke, bila buka saja berebut orang datang, betul tak? Tengok pula dekat Mekah, kan? Dah buka, bila tempat-tempat yang mendapat ada fadilat-fadilat yang Nabi kata sebagai contoh Multazam, kemudian Hijr Ismail, kemudian Raudhah, masuk tempat-tempat yang mustajabulah doa ni, berebut. Mana ada pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini orang kedua. Gangguan yang kedua adalah kita selalu meletakkan kefahaman perlahan-lahan. Tak ada istilah pelan-pelan. Sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Kita dah lama perlahan dah. Itu yang sekarang baru nak jadi tu. Lambat sungguh. Nak perlahan apa lagi? Berhenti, siap berhenti. Siap berhenti ni tu. Orang dah tak ke mana-mana pergilah. Dia barulah nak sampai. Ya Allah, perlahannya. Jadi jangan bagi istilah perlahan-perlahan. Tak ada. Full throttle je tuan rasuah kita. Kalau boleh 300. Okey habis. Sebab bila jalan ini, bila ingat, yang jadi perlahan bukan perlahan-perlahan. Yang jadi perlahan itu adalah gangguan. Dan yang jadi isu tu adalah bukannya laju atau lambat. Yang jadi isu adalah keselamatan. Laju tidak bermakna berbahaya. Lambat tidak bermakna selamat. Kena faham. Yang kita nak adalah keselamatan, safety first. Maka keselamatan datang dengan perlindungan,
maka perjalanan itu mestilah mohon perlindungan. Buat persiapan perlindungan. Ni nak cepat, dah tahu motor laju, takkan pakai helmet yang Apollo, pakai macam ni bergoyang-goyang lah kawan. Takkan pakai sipur jepur, dah tahu awak laju, kan? Mana boleh pakai helmet Apollo tak ada visor pula tu, macam ni pipi lah, kembang-kembang hidung bawa, mana boleh. Dah tahu awak dah buat laju, full face, pakai glove. Ustaz, kenapa orang buat motor besar pakai glove? Dia tak boleh. Dia kalau laju, dia tangan dia nanti akan beruap, licin, bahaya. Jaket pakai supaya angin tu tak menendang kuat. Nah, dah tahu perjalanan menuju Allah laju, jadi buat persiapan. Sebab tu kita kena selalu ada perlindungan, minta Allah lindung. Persiapan kita adalah minta perlindungan. Dan jangan bawa yang palsu. Laju ni tak ada istilah barang tiruan, ya. Kereta Ferrari semua spare part, semua original. Saya nak tukar tayar motor, saya saja nak tengok Cina tu kan. Kita Cina lah, orang kata dah itu punya ada, Melayu ada, dua-dua saya ada. Bos, kasih tayar biasa, bajet punya. Hayya ma, lu jangan ma, kata lu buat motor, jangan ni, you tak boleh pakai tayar main-main punya ma. Ini you buat laju ma, you mesti pakai tayar bagus. Saya bukan mau untung lah, saya cakap lah. Ada mau untung, you tutup lah kalau tak nak mau untung. Yalah, mestilah mau untung, tapi you punya safety ma, mana boleh main-main. Ini tayar ni okey lah, tayar murah-murah punya, yang sedang-sedang harga ada. Tengok, ini nak pergi menuju Allah, bawa benda palsu, bawa ragu, bawa cemburu, bawa iri, bawa dengki, bawa semua benda-benda yang hancur tu. Memang berkecai lah tengah jalan. Ni kelajuan maksimum tuan-tuan, sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Kelajuan maksimum. Semua kena original, semua kena akhirat. Sebab tu kita mengakhiratkan dunia. Nampak? Ingatkan nak smart, Nur Salam. Kalau smart tak payah tunggu bawa motor, pakai macam ni dah smart dah. Ingat, sedap sangat tak pakai ketat. Itu belum boot ya, Nur Salam. Ada satu boot tu, bila nak pakai, ya Allah, orang nak pakai, nak tarik tu pakai susah. Dia tight, dia memang lekat tu pakai. Saya cakap tak payahlah. Pakai beli boot. Ada, dia sampai ke betis. Dia lekat kaki kat situ. Memang safety. Sebab kita tahu bahawa kita bila nak buat laju, jadi safety tu kena tahu. Dan kita kena ada kemahiran. Bukannya itu jam bawa nak laju, tak boleh. Kalau tak biasa buat laju, jangan bawa laju. Jangan buat laju, ambil kemahiran dulu. Kita nak buat laju pun makan tahun juga. Kalau motor tu dekat 5 tahun, 7 tahun baru boleh bawa, tak tengok tinggi kanan dah. Itu pun kita kena minta lindung Allah, tengok hati macam mana. Dan pakai waktu-waktu tertentu, bukan suku-suku nak bawa laju, tak boleh. Dia panggil ambil kesempatan, keakuan tu. Mentang-mentang lah motor ni manjang laju aja, tak boleh. Dia ada waktu-waktu tertentu dia. Setakat 16, 17 tu standard, 18, tapi nak pergi ke 200, 204, tu dia panggil ekstra. Bila ekstra, maka dia kena ada persiapan lebih. Dan mesti ada purpose kenapa. Jadi sebenarnya Muhammad Ta'ala. Betul tu Masa. Itulah, kalau lama tak bawa, memang ketar balik. Sebab tu kena selalu bawa. Motor kena selalu bawa kan. Sebab dia memang kalau tak bawa tu, dia punya nervous tu datang sekejap. Tapi dah lama balik, dia settle. Sama lah kita dengan menuju pada Allah. Kalau kita, sebab tu tak boleh berhenti. Sebab tu tak boleh buat kejap tidak, kejap kuliah, kejap tidak, kejap zikir, kejap tidak. Nanti dia ada nervous tu datang balik. Tak boleh, gangguan tu datang. Sebab tu kita ni kena ada sentiasa macam ni lah. Kita cari masa, kena orang kata apa, kena selalu bercakap macam ni. Trauma pernah jatuh Ustaz 2 tahun tak boleh jalan, innalillahi wa inna raji'un. Itu kalau trauma kena perbaiki balik. Tu dia. Ini ramai orang right ni. Dia macam ni. Seronok dengan pasal kelajuan. Zaman dulu je, zaman now
Masalahnya laju tu. Tapi nak bagi tahu akhirat memang laju. Tu cerita dia. Dunia memang lembab. Kalau dunia memang lembab. Dunia ni, sebab ingat, dunia benda, fizikal. Akhirat itu bukan benda. Ingat, akhirat cahaya. Kelajuan cahaya mana boleh lawan dengan kelajuan benda. Kelajuan cahaya lebih tinggi daripada kelajuan bunyi tau. Buruk tu kelajuan cahaya. Sebab tu naik motor laju tu ada sebab. Sebab apa? Nak ingat akhirat, laju. Oh, bukan suka-suka start buat laju. Tak ada, kita nak ingat akhirat, laju. Lepas tu memang laju pergi masjid. Betul. Ini laju nak tempas, nak sampai kedai restoran. Itu buat apa nak cepat-cepat sampai lah, lambat pun tak apa. Akhirat tu laju. Jadi kadang-kadang kita macam ni, kita tengah buat laju, tiba-tiba suruh berhenti. Yang tu kadang-kadang marah tu, betul tak? Kan? Ni apa isu pula ni? Kita marah tu. Marah tu sebab kita tengah laju. Jadi tak boleh. Tak boleh. Kita tengah laju, jangan kacau. Sebab tu setengah-setengah tu, mana-mana halangan-halangan yang membawa kepada Allah, dia halang. Wa imah boleh isya perang. Itulah zaman Nabi SAW, para sahabat perang. Mana-mana yang menghalang dia untuk menuju kepada Allah, maka kita akan lancarkan peperangan kepada dia. Jadi nafsu halang kan, lancarkanlah perang dengan nafsu. Janganlah pula duk berkawan dengan dia. Yelah ustaz, macam mana perasaan memang macam ni. Itu nama kawan tu. Dia kalau perang dia tak cakap macam tu. Aku takkan tunduk kan nafsu aku. Kau siap kau. Dia lawan. Lawan lain, kawan lain. Biasa yang kita nampak kawan, kita duk tolong backup dia. Puan Hamidah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pernah ditanya begitu puan. Waktu saya bawa motor tu, saya pergi satu surau. Satu surau tu, haji tu cakap lah, bagus motor ustaz ni. Saya cakap alhamdulillah, hazam min fali rabbi. Saya cakap gitu. Lepas tu pun dia cakap, anak saya meninggal naik motor ustaz. Allah, innalillahi, dia cakap gitu. Tapi dia akui, saya silap ustaz. Ni, belajar tengok. Dia akui, saya silap ustaz. Sebab saya cakap ni, alhamdulillah Haji, lama dah saya pakai ni, dekat 7 tahun juga saya dah pakai ni. Oh ya ke? Itulah anak saya, dia tak biasa bawa ustaz. Dia tak pernah bawa motor. Tiba-tiba keluar motor besar, 600cc pun tak besar pun, 600cc. Tapi 600 pun dah kena be full. Dia dah bawa motor besar, sedang jemaah yang memuliakan Ta'ala. Bawa pergi long distance tau. Long distance, saya first time turun long distance pun memang goyang lutut. Kan? First time masa turun, memang sebab dia highway jangan. Kereta laju-laju tepi-tepi tu. Kalau tak biasakan jalan dalam dulu, tiba-tiba turun highway, memang goyang lah. Kadang-kadang goyang tu yang bahaya tu. Bukan tak kerti bawa, hilang kawalan. Ni pun satu poin yang kita kena belajar. Apa pun situasi, jangan hilang kawalan. Jangan hilang kawalan. Yang jadi rosak, jadi isu, jadi menyebabkan kita hancur ni, hilang kawalan. Hilang kawalan. Jadi hilang kawalan ni yang membuatkan kita akan berada dalam keadaan yang silap lagi bulan. Kalau hilang kawalan, kalau berjaya mengawal balik situasi itu, alhamdulillah. Tapi kalau perkara itu menyebabkan lebih, orang kata, biasa hilang kawalan lah yang akan terus tu. Allah Akbar, kita risau, minta Allah bantu. Sebab tu kita kena, benda ni tak dijangka sebenarnya banyak tak nak. Bab hilang kawalan ni perkara yang di luar jangkaan. Sebab tu kita tidak boleh ambil mudah dengan benda-benda yang ke depan ni, di luar jangkaan ni. Jadi oleh demikian, bila kita tak tahu apa yang terjadi akan datang, maka kita serah kepada Allah yang Maha mengetahui. Sebab tu setelah kita buat persiapan di sudut fizikal, syariat ni, torik ini, maka sebab tu kita kena faham apa saja persiapan bentuk luaran jasmani ni, dia tidak menjamin apa-apa. Contoh kehidupan dunia ni, kehidupan dunia ni tak ada masa depan pun. Tak ada masa depan kat dunia ni. Jadi yang kita siap-siapkan dunia ni untuk apa? Yang kita pakai lelok ni untuk apa? Sebenarnya untuk pergi kepada akhirat. Itu persiapkan balik dengan misi yang utama, berbalik kepada tujuan perjalanan kita ke mana.
Jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita bak laju kalau keselamatan roadway betul. Abiha. Lepas tu jangan bawa penting diri sendiri. Ada orang dia lah dah bawa kanan. Awak slow bawa kanan. Dia tak fikir orang belakang. Dia penting diri sendiri. Patut dia tahu dia slow, dia pergi kiri. Faizal Makno, dia bukan lagi sedap. Kalau tak buat laju, jalim panggil. Sebab motor ni letakkan pada tempat ni. Ni dia. Laju dengan laju, pelahan dengan pelahan. Kalau laju bawa pelahan, dia panggil zalim. Satu lagi apa? Awak jenis cuai, bawa laju. Tu zalim, tu kezaliman. Tak buat persiapan, tak meletakkan diri. Dah tahu nak buat motor laju, tak bawa diri tu untuk buat laju, zalim lah. Dia bukan sedap saja, tapi zalim. Bila kita bawa dengan keadaan yang betul, maka tiadalah kezaliman, maka datanglah kenikmatan. Bawa elok kan, memang laju, tapi kerana memang didesain untuk laju, kemudian kita pula persiapkan diri, tak zalim diri kita. Kita pakai helmet elok-elok, baju elok-elok, boot elok-elok. Dari awal lagi kita dah berniat dengan baik. Kita bukan saja suka-suka nak buat laju. Keakuan hilangkan. Ada kaitan tak dengan perbincangan perjalanan menuju akhirat ni? Mestilah ada kaitan. Sebab apa saja perkara dunia ni semuanya kita nak gunakan untuk akhirat. Tak ada, bukan untuk dunia. Jadi nak bagi tu cerita bak laju ni dah masuk cerita motor ni. Cerita nak cerita pasal akhirat itu laju. Akhirat itu laju. Jadi mana-mana yang lambat-lambat kata lambat, ambil masa nak berubah, bagi masa nak berubah, bermaksud dia tak faham. Dia tak faham. Dan dia ada gangguan, dia ada kekeliruan. Kalau kata lambat, tak bila umur kita dah panjang sangat kita hidup kat dunia ni dah. Kenapa bagi tahu cerita kena lambat-lambat? Sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Tuan saya Yusof, lori, sebab tu dengan lori ni banyak kita dengar accident dengan lori kan. Kalau lori jangan rapat. Memang dia pressure tu, tekanan memang himpitkan tinggi, dia laju. Memang pressure siapa lalu sebelah lori memang goyang. Melainkan motor laju. Kalau motor laju saja dia boleh melepasi lori tu. Ini sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Taubat naik motor. Rosmawati, betul kan? Cepatlah kita serik kan? Serik kan kita taubat naik motor kan? Sebab ada jatuh kan? Ada luka, trauma. Kenapa tak nak taubat dengan dunia? Kita boleh nampak kan? Kalau motor jatuh accident, taubatlah dunia. Kenapa tak nak taubat dengan dunia? Taubatlah aku dengan dunia ni. Macam-macam dosa aku buat dengan dunia ni dah. Kita nampak accident tu satu benda yang mengancam jiwa kita. Betul kan? Nampak luka dan mati. Memang wa na'udzubillah min zalik. Kita berlindung dengan Allah. Tapi anda tahu tak dosa tu lebih dahsyat pada accident yang ada depan mata? Dosa ni, ya Rabbi, penyeksaannya tanpa henti. Penyeksaannya tanpa henti. Lebih bahaya daripada accident yang kita nampak depan mata. Accident habis-habis. Tapi dosa Allah terjemahkan di neraka nanti, Allah seksa tak habis-habis. Allahu Akbar. Pasal motor trauma, takut kita. Takut, aku jantan tak gunalah, aku taubatlah dengan jantan ni. Dengan laki, dengan ni kecewa takut, dengan nu tak takut pula. Sebab tu Nabi kata, takutlah kamu dengan wanita dan dunia. Sebab tu ancaman yang lebih besar adalah ancaman dosa. Dosa ni adalah perkara yang dinisbahkan dengan seksaan. Jadi apa saja yang anda tengok kat atas muka bumi ini, itu semua yang melibatkan aksiden, sakit. Itu satu gambaran awal penyeksaan. Tapi bukanlah orang yang sakit, aksiden tu berdosa ya. Jangan salah sebut pula. Nanti jumpa orang yang sakit, hai, banyak dosa kamu jemaah. Makan penampar kawan, jangan. Kita mendoakan dia sihat, tapi kita boleh ambil pengajaran. Dosa adalah satu penyeksaan. Macam mana tahu seksaan? Kita tengok orang sakit tu terseksa macam mana.
sembuh, tak sembuh-sembuh, sakit, macam tu lah. Sakit, itulah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu kita kena ambil iktibar. Baik, jadi soal kadang-kadang kita ni dalam kita menyingkapi kehidupan, mestilah kita benar dalam kefahaman kita. Alhamdulillah. Tengok Allah bagi ruang buat live ni. Sampai Allah jam kan, senang nak buat live. Kalau bantai tak jam ni mungkin hilang kan. Tengok, saya habislah jam ni. Habislah jam lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dalam perbincangan Fitness Kolbu ni, siri yang ke-74 pada sidang jemaah yang mulia Ta'ala yang nonton pada pagi ni, mungkin ada yang baru. Kita memang membincangkan hal-hal, kita buat murajaah, ulang kaji balik. Kita ambil isu-isu semasa, kita refresh balik perbincangan-perbincangan kita yang dah kita bincangkan, dan kita bawa perbahasannya lebih. Orang kata apa, dia begini, dia sebenarnya dalam ilmu-ilmu yang membawa kepada hati ni, dia tidak akan berhenti. Kadang-kadang kita bawa nama yang sama, tapi perbincangan dia akan mengikut kepada situasi semasa. Macam sekarang kita bincang ni, bukan tak pernah kita bincangkan laluan perjalanan ke syurga, semua orang tahu kan. Tapi waktu ini kena dengan waktu ini, ketika ini, saat ni kena dengan saat ini. Jadi hati kita waktu ini, ia macam-macam makan nasi lah. Semalam dah makan dah, takkan hari ni tak nak makan, makan lagi. Sebab waktu ini kena dengan waktu inilah. Jadi bebaskan jiwa tu macam mana, Ustaz? Tadilah jiwa yang menghalang pada keakuan tadi. Jiwa ni bebaskan daripada sifat keakuan. Jiwa ni adalah jalan dia nak menuju pada Allah. Jalan dia itu dengan jiwa tu. Bebaskanlah jiwa tu, bebaskanlah jalan itu daripada gangguan. Jiwa itulah jalan dia. Itu kata menuju pada Allah tu, jalan dia apa tu? Jiwa kita tu. Maka jalan itu kenalah ikut jalan Nabi. Jiwa bagaimana Nabi sampai kepada Allah itu. Nabi SAW tidak membawa keakuan. Nabi memperkenalkan tentang Allah, risalah tauhid. Tadi kita bincangkan tentang tunjuk hebat, perasaan hebat, rasa hebat. Tunjuk hebat, perasaan hebat itu sifat mazmumah. Boleh termasuk dalam perbincangan ujub, riak, sum'ah. Ujub, ajib, takjub dengan diri dia. Perasan, perasan tu dipanggil ujub. Dia takjub dengan diri dia. Hebat aku ni ya. Perasan dia panggil ajib, dia panggil ujub tu. Kalau tunjuk, dia boleh jadi pada riak, boleh jadi pada takbur, tunjuk hebat. Dan ini banyak berlaku. Yang ini yang banyak berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak tahu, dan sebab tu berhati-hati. Jangan sampai kita duduk dalam keadaan perasaan hebat, tunjuk hebat. Tapi rasa hebat, ya kena. Sebab kita Allah bagi afidah, hati. Allah bagi hati ni untuk rasa apa? Rasakan sifat kebesaran Allah Ta'ala. Rasakan kekuatannya. Rasakan kasih sayangnya. Rasakan kehebatannya. Okay, soal, Ustaz, macam mana nak rasa, Ustaz? Maka pastikan kita melakukan ketaatannya. Orang yang sakit, kita tak perlu kata apa-apa. Orang yang sakit, Nabi suruh doakan saja. Doakan kesembuhan atas dia, itu saja. Dan suruh dia bersabar atas itu dengan istighfar dengan yang banyak, itu saja. Kita yang kena ambil pengajaran atas orang sakit. Kalaulah orang itu ada di bawah kita, anak kita ke, isteri kita ke, bolehlah kita kata. Sebab kita ada kena sifat mendidik. Apa kalau dah bukan siapa-siapa, kita doakan saja. Ustaz, jika ada sakit, jika ada sakit, tanda Allah sayang. Salah satu, jika tidak ada sakit itu tanda Allah tak sayang pula. Bagaimana nak rasa kasih? Tanda Allah sayang bukan sakit tak sakit. Tanda Allah sayang, dia bagi kita taat. Itu je lah. Hati-hati. Ada orang buat statement, Allah uji tanda sayang. Belum lagi, kalau uji itu lupa Allah, tanda sayang apa? Tanda sayang tu kita ingat Allah, kita taat dengan Allah, tu tanda Allah sayang. Bukan sakit tak sakit. Saya faham tu, ada ramai
Yang saya berkati, ujian tanda Allah sayang. Belum apa-apa lagi tanda Allah sayang. Tanda Allah sayang itu dengan memberikan kita ketaatan, ingat kepada dia. Itu maksud tanda Allah sayang. Tanda-tanda kasih sayang Allah. Ni betul kan kefahaman ni? Macam mana ustaz nak tanda nak rasa kasih sayang Allah? Saya sakit. Apa kena mengenai sakit dengan kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah itu diterjemahkan kepada adanya semua perkara satu. Kemudian kalau dikaitkan dengan ujian, Allah sayang kita tu bukan ujian tu saja. Dengan ujian itu Allah buat kita berubah jadi baik. Itu yang Allah sayang tu. Kalau dengan ujian itu menyebabkan kita lagi mempersoalkan Allah, itu bukan sayang, itu sebenarnya balak. Betulkan kefahaman dalam bab ujian. Bukan semua benda tanda Allah sayang. Oh, yang penting Allah sayang, Allah sayang. Dah kalau buka aurat Allah sayang. Kalau buat benda maksiat Allah sayang lah. Kan kita kena nampak apa jalan yang jelas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, sakit makin taat. Tu tanda Allah sayang. Bukan sakit tu tanda Allah tak sayang. Taat atau maksiat tu tanda Allah sayang. Sesiapa yang bermaksiat, itu tanda Allah murka. Sesiapa yang taat, itu tanda Allah sayang. Apa juga keadaan dia. Contoh, sakit, dia taat, itu tanda Allah sayang. Sakit, dia maksiat, itu tanda Allah benci. Muda, dia taat, itu tanda Allah sayang. Muda, dia maksiat, itu tanda Allah benci. Maka sayang tu bukan berbubuh dekat keadaan. Sayang tu berbubuh dekat ketaatan. Ketaatan. Duduk bubuh dekat ketaatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dengan contoh, berbalik pada isu mana nak kenal Allah, nak kenal dengan Alhamdulillah atau nak kenal dengan Innalillah. Allah hilangkan nikmat, kemudian kita ingat, tu tanda Allah sayang. Dengan hilang tu kita ingat, tu tanda Allah sayang. Dengan ada tu kita ingat, tanda Allah sayang. Bukan ada atau tak ada, ingat tu. Okay, katalah dia ada nikmat, macam-macam ada, kemudian dia tak ingat Allah, itu bukan Allah sayang, itu istidraj. Jadi jangan directly pakai ujian dia tanda Allah sayang. Nanti kan orang yang masih bermaksiat pun dia rasa macam selesa dengan maksiat dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, kalau kita selalu bersangka baik dengan kesusahan atau ajalan untuk menghilangkan konflik, adakah kita juga kena risaukan diri takut pada dosa Allah murka di atas keselamatan kita lama? Okey. Lupa cara senyum. Tu dia nama. Okey, lupa cara senyum. Nama tu lupa cara senyum. Kenapa boleh nama lupa cara senyum tu? Dah lupa cara senyum ke? Banyak masalah sampai lupa cara senyum. Tanda ni dengar. Dulu kita ni jenis tak solat, jenis buka aurat, jenis buat maksiat. Ya, keadaan itu Allah benci. Jangan ingat Allah suka. Itu benda Allah benci. Sekarang kita jenis solat, kita jenis tutup aurat, kita jenis tak dah tinggalkan maksiat. Itu tanda Allah terima taubat kita. Kalau tidak kerana Allah terima taubat kita, dah tentu Allah biarkan kita macam dulu. Tak tutup aurat, lambat-lambat solat, bermaksiat. Okay, apa yang perlu kena buat? Lupa cara senyum. Banyakkan bersyukur kerana Allah dah terima amalan kita. Terima kasih Allah, syukur banyak-banyak. Itu tandanya. Dan bila kita mengenang dosa-dosa kita, tu kenanglah dengan kesyukuran. Sebab kita dah Allah lepaskan kita pada fasa kejahilan. Malu-malu, dengan rasa malu. Al-haya'u minal iman. Ada orang dia mengenang dosa, kemudian dia langsung tak buat apa. Itu salah. Kan Allah kata surah Az-Zumar ayat 53, jangan kamu berputus asa dengan rahmat aku. Orang tanya, Ustaz, ada satu tu soalan dia tanya, Ustaz, saya nak patah balik dengan hidup saya yang lama. Sudah, apa halnya? Ni macam Allah tak terima saya je. Saya jawab balik,
dah boleh pakai tudung elok, dah boleh buat kerja yang apa Allah suruh, dah boleh dah. Itu tanda Allah terima lah. Yang kita nak bersangka buruk lagi dengan Allah. Kenapa? Ke kita yang tak nak berubah. Kat sini kadang-kadangnya kita duk nampak Allah pada kita yang tak nak berubah, kita yang tak selesa dengan keadaan kita sekarang. Kita yang tak selesa, kita rasa macam diri kita berpura-pura kan. Padahal kita nak maslik ke jalan yang lama. Hati-hati. Kalau kita berpatah balik kepada jalan yang lama, itu tanda Allah murka. Tanda Allah sayang kita tu, kita dah meninggalkan dah. Dan sebab itu juga, lupa cara senyum, antara syarat juga taubat adalah kita benci dengan kisah lama, kita benci dengan kufur, kita benci dengan dosa itu. Katalah blanket kehidupan kita dulu tu kehidupan dosa, kita benci untuk kembali kepada keadaan dulu. Itu antara syarat diterima taubat itu. Kita pertama meninggalkan, kemudian membenci untuk kembali kepada keadaan itu. Itu kita benci. Itu memang ada. Istighfar, tinggalkan, benci, kemudian gantikan dengan kebaikan. Kebaikan dah gantikan. Benci kan kita untuk kembali kepada keadaan yang lama. Kita kena ingat begitu. Allahumma. Jadi alhamdulillah, Allah syukurlah pada Allah banyak-banyak kan. Kita tahu kita dosa dulu banyak kan, tiba kita sekarang dah boleh jadi sekarang. Sampai orang ni, biarlah orang peli nak cakap apa, alah kau dulu, biar. Bukan dia yang bayar pahala kita, bukan dia yang tentukan syurga kita, Allah kan. Jadi berubahlah sebab Allah yang berhak untuk dapat apa yang kita berubah ni. Ada yang kata kembali ke jalan lama sebab nak jadi diri sendiri, tak mau hipokrit. Betul lah tu, betul lah tak mau hipokrit. Memang betul sungguh dia jahat. Itu je lah. Oh, teruk benar katanya. Betul lah tu. Dia tak nak hipokrit, bermaksud dia betul jahat lah tu. Patutnya aku tak nak hipokrit lah, aku sebenarnya bukan jahat, aku baik. Betul lah tu, patahlah jadi dia baik kan. Ini aku tak nak hipokrit lah, aku nak jadi diri aku sebenar. Oh betul lah diri kau jahat. Okey, terima kasih lah sebab kau menyatakan diri kau benar betul jahat. Allah dah tutup tu, patutnya cover lah, berubah dia lah. Ini tak payah lah nak cakap macam tu kan. Kadang-kadang dia berubah sebab orang keliling. Orang duk peli-peli dia, orang duk kutuk dia dah tak tahan. Okey, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, InsyaAllah saya kira cukup setakat tu dulu. Bateri pun nak habis dah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Saya doakan semua yang menonton live pagi-pagi ini, waktu musafir ni, Allah kurniakan sebaik-baik kehidupan, Allah rahmati, Allah berkati semuanya, Allah lapangkan apa sekalian sempit, Allah sihatkan sekalian sakit, Allah lunaskan, lansaikan segala hutang piutang semua, Allah rapatkan hubungan kekeluargaan, Allah berikan kasih sayang, Masya Allah. Moga-moga dengan rahmatnya dan kasih sayangnya kita istiqomah di dalam jalan ketaatan, InsyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Itu saja. Mohon maaf daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.